定要成为使人得祝福的生命。Saudara-saudari, kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang membuat orang lain diberkati. 阿门， Amin. 使人得福的生命，也就是耶稣的生命。 Membuat orang lain diberkati juga merupakan kehidupan daripada Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 一个不在乎别人有没有得救，那个是自私的生命。 Seorang pribadi yang tidak peduli bahwa orang lain bisa diselamatkan, itu adalah kehidupan yang egois. 弟兄姐妹，求神帮助我们。 Saudara-saudari, kiranya Tuhan menolong kita semua. 刚刚领圣餐的时候， Pada saat baru saja kita menerima perjamuan kudus, 在你的饼一定有经文，对不对？ di dalam roti saudara pasti ada ayat. 我不知道你的经文是什么。 Saya tidak tahu ayat yang saudara terima itu apa. 我的经文每一个月的月初，这个经文给我就是等于是这个整个8月份的上帝跟我说话的经文。 Jadi bagi saya, setiap ayat yang tertulis di roti perjamuan kudus itu adalah 1 bulan ini Tuhan mengingatkan saya tentang ayat itu. 这个神跟我说话的这个经文就是腓立比书1章21节，上帝很奇妙。 Tuhan berbicara pada saya tentang ayat ini adalah di kitab Filipus. 上帝很奇妙的， Tuhan sungguh ajaib. 这个就是我一生的祷告， Ini adalah doa seumur hidup saya. 这个是我人生最大的标杆。 Ini adalah tujuan hidup saya yang terbesar. 让我活着不再为我自己活， Biarlah saya hidup ini bukan untuk diri saya sendiri, 让我活着为基督而活。 tetapi saya hidup untuk Kristus. 阿门。 Amin. 让我活着如同基督的生命一样。 Biarlah saya hidup sama seperti kehidupan Kristus. 基督的生命是什么生命？ Kehidupan Kristus itu kehidupan seperti apa? 使人得福的生命。 Yaitu kehidupan yang membuat orang lain diberkati. 阿门。你今天早上能够坐在这里，是因为耶稣基督的爱。 Saudara-saudari bisa duduk tempat ini pagi hari ini karena kasih Kristus. 你能够领受圣餐，就是因为他的爱， Saudara-saudari bisa menerima perjamuan kudus karena kasih Kristus. 因为他在十字架上摆上了一切。 Karena di atas kayu salib dia menyerahkan semuanya. 阿门。 Amin. 那十字架的光芒， Terang Kristus, terang salib 不单使我们出黑暗入光明， bukan hanya membawa kita untuk keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang. 十字架的光芒除掉了我们的老我。 Yaitu menghapuskan keakuan lama kita. 十字架的光芒带来你我新的生命，带来新的盼望，并且是一个荣耀得胜的盼望。 Terang salib ini membawa kemuliaan yang baru bagi saudara saya, yaitu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kehidupan yang penuh dengan pengharapan. 今天早上的信息还是一样，跟上个礼拜使人得福。 Pada pagi hari ini, firman yang akan saya sharingkan sama dengan minggu yang lalu, yaitu membuat orang diberkati. 阿门。也许有的弟兄姐妹们问，为什么连续2个礼拜不是要分享同样的题目，使人得福？ Mungkin saudara-saudari bertanya dalam hati, kenapa kok Pak Pendeta ini 2 minggu berturut-turut men-sharingkan tema yang sama, yaitu membuat orang diberkati. 因为使人得福是我们基督徒一生最重要的，也必须要追求的。 Karena membuat orang diberkati adalah kehidupan yang paling penting daripada orang Kristen. 必须要，也是基督徒要追求的。 Dan juga orang Kristen itu harus harus mencarinya. 为什么？ Kenapa? 使人得福是耶稣的生命。 Karena membuat orang diberkati adalah kehidupan Yesus. 一起来说，使人得福是耶稣的生命。 Katakan bersama-sama, membuat orang diberkati adalah kehidupan Yesus. 刚刚我呼吁大家，从今天开始，你们好好的祷告。主啊，我到底每一个主日要带谁来到教会？ Tadi saya menghimbau pada saudara-saudari bahwa mulai minggu ini, 一个人被带到教会的时候， ketika seseorang dibawa datang ke gereja, 一定有一个人是成为这个恩典祝福的管道。 pasti ada satu orang yang menjadi saluran berkat itu. 阿门。 Amin. 那个祝福的管道是你，是我， Saluran berkat itu bisa saudara, bisa saya, 成为祝福别人的管道。 yaitu menjadi saluran berkat bagi orang lain. 阿门。 Amin. 我们来看创世纪第12章第1到第3节。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。第二，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名伟大，你也要叫别人得福。第三，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你什么得福。”
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. 这个经文告诉我们什么？ Ayat ini memberitahu kepada kita apa? 这个经文告诉我们，上帝要大大的祝福亚伯拉罕。 Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan akan memberkati dengan begitu besar pada Abraham. 但是， Tetapi, 上帝大大的祝福亚伯拉罕的目的是什么？ tujuan daripada Tuhan memberkati Abraham begitu besar itu apa? 要教别人得福。 Yaitu membuat orang lain diberkati. 阿门。 Amin. 上帝祝福亚伯拉罕，让他什么成为别人的祝福。 Tuhan memberkati Abraham agar Abraham menjadi berkat bagi orang lain. 第2节讲得很清楚， Ayat kedua ini sungguh sangat jelas sekali dikatakan. 第3节又在重复， Ayat yang ketiga diulangi kembali. 地上的万族都要因你得福。 Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat karena engkau. 好好的看，好好的记住。 Dilihat dengan baik-baik dan diperhatikan dengan baik-baik. 上帝大大的祝福我们，不是为了来我们自己来享受。 Tuhan memberkati kita semua ini, bukan kita ini hanya menikmati apa yang diberkati Tuhan bagi kita saja. 上帝祝福亚伯拉罕，要亚伯拉罕成为别人的祝福。 Tuhan memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat bagi orang lain. 就是今天早上也一样的，用他的话语来光照我们每一个人。 Semoga pada pagi hari ini Tuhan juga sama dengan firman yang menerangi kita semua. 上帝祝福我们任何东西，上帝给我们健康的身体，上帝给我们这个福杯满溢的财物。 Tuhan memberkati kita semua ini, memberkati kita dengan kesehatan, memberkati kita dengan piala yang melimpah. 而不是我们自己个人来享受。 Bukan hanya kita dalam menikmati diri kita sendiri. 而是让这个祝福能够成为什么？别人的祝福。 Tetapi bila berkat ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. 这个就是耶稣的生命。 Ini adalah kehidupan Yesus. 耶稣来到这个世界上，从来不为自己来，他是为了你我而来的。 Tuhan Yesus datang ke dunia ini selamanya tidak pernah datang untuk dirinya sendiri, tapi dia datang untuk diri saya dan saudara. 弟兄姐妹，我还要再说，什么是世界上最大的祝福？ Oleh karena itu saudara-saudari, apakah itu berkat yang terbesar di dunia ini? 那就是使人得福。 Yaitu adalah membuat orang lain diberkati juga. 就是在诗篇23篇不用看哦，所说的福杯满溢。 Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 23 yang perlu dilihat, yaitu adalah pada saat kita piala kita dipenuhi. 呀，我们每一个人的生命好像一个杯子。 Jadi kehidupan kita semua ini sama seperti sebuah cawan. 呀，上帝把各样的祝福倒在我们的这个人生的杯子里面。 Tuhan menuangkan segala macam berkat ke dalam cawan, ke dalam piala itu. 如果你不把这些福杯满溢涌流出来的话， Jika saudara tidak membuat berkat-berkat ini melimpah dan mengalir keluar. 如果你没有把这个里面的祝福倒出来，这个永远只是一杯的祝福。 Jika saudara tidak menuangkan berkat ini dari piala ini, selamanya hanya satu cawan saja. 但是当你愿意、甘心乐意、欢喜快乐把里面这一杯的祝福倒出来给别人的时候， Tetapi pada saat saudara dengan rela, dengan sukacita menuangkan berkat yang ada di cawan saudara untuk orang lain, 神会不断的在把你那个祝福在浇灌在你的人生的杯子里面。 Tuhan pasti dengan terus-menerus menuangkan, mencurahkan berkat yang baru di dalam cawan saudara 一 itu. 直到你的杯是福杯满溢的， Sampai piala saudara melimpah penuh. 让你周遭的人能够得着祝福， Agar orang-orang di sekeliling saudara, di samping saudara itu mendapatkan berkat. 使别人得福，使别人得救， Membuat orang lain diberkati, membuat orang lain diselamatkan. 你就不会不断的经验到什么？神所有的祝福已经不断的浇灌进来。 Ya, dan saudara akan terus-menerus mengalami bahwa Tuhan memiliki berkat yang baru bagi saudara. 福杯满溢，福杯怎么样会满溢出来呢？ Jadi bagaimana cawan piala itu bisa penuh melimpah? 因为不断的有新的东西在倒进去到你的杯子里。 Karena terus-menerus ada hal yang baru, ada berkat yang baru yang dituangkan masuk ke dalam piala itu. 所以那个东西一直满溢，一直流出来。
Oleh karena itu, berkat itu bisa keluar, bisa mengalir keluar. 但是如果杯子已经满了 Tetapi jika piala itu sudah penuh, 满了以后我舍不得，我就把它盖起来。 kalau sudah penuh saya ini nggak rela ya, saya tutupi pialanya. 不然里面的东西流出去， Saya tidak mau membiarkan berkat yang di dalam ini bisa mengalir keluar. 那就新的东西不会进来。 Yaitu adalah hal yang baru tidak bisa masuk datang. 你就得不到，你就得不到新的祝福。 Maka saudara tidak bisa mendapatkan berkat yang baru. 你的生命变成不是成为一个活水江河的生命， Dan kehidupan saudara bukan menjadi aliran sungai yang mengalir 你 keluar. 的生命变成一个死海的生命。 Kehidupan saudara menjadi kehidupan maut mati. 阿门。 Amin. 就像我常常跟大家说，如果你拼命的吃、拼命的喝，可是没有排出去， Seperti yang sering saya katakan bahwa jika saudara terus makan, tapi nggak ada yang keluar, 迟早你的身体一定出状况， jadi cepat atau lambat tubuh saudara pasti akan mengalami masalah. 你的身体一定不健康， Tubuh saudara pasti tidak sehat 因为你只有进没有出。 karena saudara hanya masuk makan saja tapi tidak ada yang keluar. 同样的，在我们的灵性里面也一样。 Sama juga di dalam kehidupan rohani kita. 如果我们拼命的领受、拼命的接纳、拼命的得着，而没有流出去，你我的生命、你的灵命是不健康。 Jika saudara terus menerima, terus mendapatkan, terus menerima sekali, tapi tidak mau keluar, itu pasti di rumah saudara tidak sehat. 刚刚我们读的这个经文，神对亚伯拉罕说：“我必叫你成为大国。” Seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan mengatakan pada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 我必赐福给你， Aku akan memberkati engkau, 我叫你的名伟大， membuat namamu besar. 到最后 Yang terakhir, 也叫别人的祝福。 engkau juga akan menjadi berkat bagi orang. 阿门， Amin. 这个上帝终点主要的祝福亚伯拉罕，主要的目的就是让亚伯拉罕成为大家的祝福。 Ini adalah pusat, ini adalah tujuan yang utama. Tuhan memberkati Abraham agar Abraham bisa menjadi berkat bagi orang lain. 同样的，不止亚伯拉罕，今天早上上帝祝福你我的生命，让我们的生命能够像那个活水江河。 Ya, sama juga pada pagi hari ini kita semua. Tuhan berkati kita semua agar kehidupan kita ini menjadi aliran sungai yang mengalir 让 keluar. 我们周围的人也一样，使我们而得祝福。 Agar orang-orang di samping kita, di sekeliling kita juga sama karena mereka juga dapat berkat. 使人得福的生命是什么？是最大的福分。 Membuat orang lain diberkati itu apa? Yaitu adalah kebahagiaan yang besar bagi kita 也 semua. 因此，我们会不断的享受神的新的祝福进来。 Dan juga karena itulah juga kita dapat terus-menerus menikmati berkat yang baru dari Tuhan datang pada hidup kita. 弟兄姐妹，求神今天早上借着他的话语告诉我们， Saudara-saudari, melalui firman pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. 借着他的话语，神来光照我们， Dan melalui firman-Nya pagi hari ini menerangi kita. 让你我的生命不要像一个被子， Jangan biarkan hidup kita, saudara, ini seperti sebuah cawan. 那个被子永远就是一杯水而已， Cawan itu selamanya hanya satu cangkir gelas saja. 里面虽然充满了祝福， Walaupun di dalamnya penuh dengan berkat, 但是却是10年、20年、30年许多年前的祝福， tetapi berkat 10 tahun, 20 tahun atau berkat bertahun-tahun yang lalu, 而不是新的祝福。 bukan berkat yang baru. 福被满溢，使人得到祝福，是基督徒你我的人生的价值观。 Biarlah penuh melimpah, membuat orang lain diberkati, biarlah pandangan hidup orang Kristen, yaitu saudara dan saya. 阿门。 Amin. 属世界的福气是什么？ Prinsip tentang berkat bagi orang dunia itu apa? 世界上所谓的福就是得， Prinsip berkat dari orang dunia yaitu adalah memiliki, mendapatkan. 得就是祝福。 Mendapatkan adalah berkat. 世界的人的想法就是一样， Pikiran dari dunia ini semua orang itu sama. 我如果得着就是祝福， Kalau aku dapat mendapatkan itu adalah berkat. 如果我给出去就失去了。 Kalau aku memberi keluar itu aku 这 kehilangan. 个世界的人都有这种错误的价值观。 Jadi orang-orang dunia yang memiliki nilai pandang yang salah. 但是， Tetapi 很可怜的， sangat sungguh dimaafkan. 很多基督徒的价值观跟世界的人一样。 Banyak sekali nilai pandang hidup dari orang Kristen itu sama dengan nilai pandang hidup dari 很 orang 多基 dunia. 督徒将所有从上帝来的东西紧紧的抓住在手上。 Banyak dari orang Kristen setelah menerima berkat yang besar dari Tuhan, dia
memegang erat berkat itu. 因为他们也是跟世界的价值观一样，我得着多少，我得着越多，我拥有的越多，我占有的越多，我越觉得这个是我最大的福气。 Karena memiliki nilai hidup yang sama dengan orang dunia, yaitu aku dapat memiliki yang sama, mendapatkan yang banyak, aku dapat menerima yang banyak, aku dapat menimbun yang banyak, itu aku itu adalah berkat bagi 但是基督徒有一个不一样的价值观。 Tetapi orang Kristen memiliki nilai hidup yang berbeda. 基督徒的价值观，你我的价值观必须要给出去。 Yaitu nilai hidup saya dan saudara dan saya itu kita harus memberi keluar. 就是像这个杯子必须要流出去。 Sama seperti cawan ini harus mengalir keluar. 不要只将祝福只停留在自己的身上。 Tidak menyimpan berkat hanya untuk diri sendiri. 如何使人得福？ Bagaimana membuat orang lain diberkati? 我今天要跟弟兄姐妹分享一个圣经的一位小人物，但是他有名字，不是没有名字。 Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan pada saudara-saudari seorang tokoh. Tokoh ini ada nama ya, bukan tidak ada nama. 包括可敬 Tokoh kecil 呀，那就是安德烈。 yaitu adalah Andreas. 我喜欢他这个人， Saya sungguh menyukai orang ini. 他是一位非常特殊的人物。 Dia adalah seorang tokoh yang sangat istimewa. 我们在圣经里面，在四福音可以看见，耶稣最亲近的4个门徒。 Di dalam 4 Injil kita dapat melihat yaitu 4 murid yang paling dekat dengan Yesus. 那就是谁？彼得、 Yaitu siapa? Petrus, 安德烈、 Andreas, 约翰、雅各， Yohanes dan Yakobus. 经常跟在耶稣的身边。 Sering ikut berdampingan di samping Yesus. 但是在这4位的门徒当中， Tetapi di antara keempatnya ini, 安德烈是最平凡的， Andreas adalah yang paling biasa-biasa saja. 安德烈是最不出色的一位。 Adalah seorang yang tidak menonjol. 他不像彼得那样出色， Dia tidak seperti Petrus yang menonjol. 彼得具有领袖的特质， Petrus memiliki karakter seorang pemimpin. 他也不像那个保罗，对，不像约翰， Dia juga tidak seperti Yohanes. 因为约翰是耶稣最爱的门徒， Karena Yohanes adalah murid yang paling dikasihi Yesus. 约翰是最贴心的门徒， Yohanes adalah seorang murid yang paling perhatian. 最明白这个耶稣的心意的门徒。 Adalah seorang murid yang paling mengerti isi hatinya Yesus. 安德烈也不像雅各， Dan Andreas juga tidak seperti Yakobus. 在12个门徒当中，雅各是第一位为主殉道的。 Di dalam ke-12 murid, ya Yakobus adalah murid pertama yang mau mati, yang martir bagi Tuhan Yesus. 是非常轰轰烈烈的。 Dan juga sangat bersemangat sekali. 在这4个门徒当中，安德烈是最平凡的。 Di dalam 4 murid ini, Andreas tampak seperti orang-orang biasa saja. 但是今天早上，我跟大家一起来学习安德烈的生命。 Tapi pada pagi hari ini, saya dan saudara kita mari bersama-sama kita mempelajari kehidupan dari Andreas. 安德烈看起来是一位相当平凡的使徒。 Andreas adalah seorang murid kelihatannya seperti orang yang biasa-biasa saja. 弟兄姐妹们，你我不是一样吗？ Saudara-saudari, saudara saya apakah juga sama seperti ini? 对不对？ Benar nggak? 你我都是平凡的。 Saya dan saudara kita ini biasa-biasa. 我们不是司徒真， Kita bukan Spurgeon, 也不是马丁路德， juga bukan Martin Luther, 也不是什么赵永基牧师 Billy Graham， juga bukan seperti Billy Graham atau pendeta Joe Yogi, 也不是雷汉文基，都不是。 dan juga bukan Reinhard Bonnke. 但是一个平凡的基督徒，在上帝的眼中， Tetapi seorang orang Kristen yang biasa-biasa saja di mata Tuhan, 生命的价值是什么？ apakah nilai hidup itu? 圣经当中提到安德烈部分不多， Di dalam Alkitab yang menceritakan tentang Andreas ini tidak banyak. 如果你看四福音里面，常常提到什么保罗，常常提到什么谁彼得、约翰。 Ya, di dalam 4 Injil sering yang disebutkan yaitu apa? Yaitu Petrus, yaitu Yohanes. 呀，但是 Tetapi 安德烈非常少。 Andreas sungguh sangat sedikit sekali disebut. 在圣经当中，如果你好好的看， Di dalam Alkitab, jika saudara dengan teliti untuk melihat, 曾经3次提到安德烈所做的这个事情。 ya, jadi hanya disebutkan 3 kali apa yang pernah dilakukan Andreas. 在圣经里面，每一次提到安德烈的时候， Dan setiap kali menyebutkan tentang Andreas, 每一次提到安德烈，就是安德烈把人带到耶稣的面前。 setiap kali menyebut tentang Andreas, Andreas membawa orang ke hadapan Yesus. 整本圣经里面写安德烈，就是写这3个东西，就是他3次
把人带到耶稣的面前。 Ya, seluruh Alkitab hanya disebutkan 3 kali tentang Andreas dan 3 kali ini hanya disebutkan yaitu Andreas membawa orang kepada Yesus. 第一个， Yang pertama, 安德烈带领彼得到耶稣的面前。 Andreas membawa Petrus ke hadapan Yesus. 我们一起来看约翰福音第1章第40到42节。 Kita melihat kitab Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 42. 听见约翰的话，跟从耶稣的那2个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈。41节，他先找自己的哥哥西门，对他说：“我们一见弥赛亚了。” 42节，于是领他去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门，你要成为基法。”翻出来就是什么？彼得。 Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkata Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ini adalah pertama kalinya dalam Alkitab berbicara tentang Andreas. 安德烈把他的哥哥彼得带到耶稣的面前。 Andreas memimpin saudaranya laki-laki yaitu Petrus kepada Yesus. 刚刚第40节，我们刚才看到哦，安德烈原本是施洗约翰的门徒。 Tadi yang kita lihat di ayat 41 yaitu Andreas awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis. 施洗约翰是为耶稣来做见证的， Yohanes Pembaptis adalah seorang yang bersaksi bagi Yesus. 所以施洗约翰因此他把他的2个门徒叫他们跟随耶稣。 Karena itu Yohanes menyuruh 2 muridnya untuk mengikuti Yesus. 但是这2个门徒里面提到名字呢，就提到安德烈这个名字。 Tetapi di dalam Alkitab hanya menyebutkan nama Andreas di sana. 呀，这2个人里面没有记载另外一个人的名字。 Jadi di dalam 2 murid ini tidak mencatat murid yang lain namanya. 安德烈在圣经中是被上帝所纪念的人。 Andreas adalah orang yang diingat Tuhan di dalam 安 Alkitab. 德烈先找到了自己的哥哥 Andreas terlebih dahulu menemukan kakaknya 西门彼得， yaitu Simon Petrus 带领他的哥哥去见耶稣。 dan membawa Petrus kepada Yesus. 因着安德烈把他哥哥带到耶稣，圣经就把它记载下来。 Ya, karena Andreas memimpin Petrus kepada Yesus, maka sehingga di Alkitab dicatat ini. 这个是耶稣所纪念的。 Ini adalah orang yang diingat oleh Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 所以弟兄姐妹，当你把人带到耶稣的面前，在天上的这个生命所册一定有把它记载下来。 Oleh sebab itu saudara-saudari, pada saat saudara membawa orang ke hadapan Tuhan di dalam catatan kehidupan di surga itu tercatat di sana. 某年某月某日，莱莎带谁来到丰收行道会来？ Tahun berapa, bulan berapa, hari berapa Resa membawa seseorang datang ke gereja. 耶稣纪念，不是我纪念。 Tuhan Yesus yang mencatat, bukan saya yang mencatat. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们一生活着，我们所做的、我们所讲的、我们所计划的，样样都是耶稣要纪念的。 Ya, saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus supaya seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya itu supaya dikenang oleh Tuhan. 世界所纪念的没有用。 Yang dikenang oleh dunia, dicatat oleh dunia itu tidak ada artinya. 阿门。没有用，都会过去。 Ya, tidak ada artinya, semuanya akan berlalu. 世界的什么为人，他走了离开世界以后，人家不会再想到他。 Ya, jadi orang terkenal, orang di dunia ini yang dicatat, yang terkenal ya. Kalau beliau sudah meninggal itu tidak dikenang lagi. 弟兄姐妹， Saudara, 当安德烈蒙福的时候， pada saat Andreas diberkati, 当安德烈遇见了这个弥赛亚的时候， pada saat Andreas menemukan Mesias, 他不让这个祝福仅仅留在自己的身上而已。 beliau tidak hanya membuat berkat ini tinggal hanya di dalam dirinya saja. 安德烈用积极的态度找到了自己的哥哥， Jadi dengan sikap yang positif, yang aktif, dia mencari kakaknya. 他把他的哥哥西门带到耶稣的面前， Dia membawa Simon Petrus yaitu kakaknya untuk datang kepada Tuhan 使 Yesus. 彼得得福。 Yang membuat Petrus juga diberkati. 如果今天早上我们得到蒙福恩典一喜乐， Jika pada pagi hari ini kita mendapatkan berkat, mendapat kasih karunia dan sukacita, 你我就应该主动
Saudara dan saya, kita seharusnya harus dengan aktif ya, 积极的将人带到耶稣的面前， dengan optimis kita membawa orang kepada Yesus. 而不是被动的。 Bukannya kita ini pesimis dan kita ini tidak aktif. 呀，不要等牧师讲，有没有请人家来？ Ya, jangan menunggu Pak Pendeta bilang, oh ada mengundang orang nggak? 不要等到圣诞节，哎呀，这个福音的季节，赶快去找人。 Jadi jangan menunggu bulan Desember, bulan Natal ya, yaitu bulan untuk mengabarkan Injil baru mencari orang datang. 每一天都是我们必须要传福音的季节。 Setiap hari yaitu diharuskan pada kita yaitu bulan untuk mengabarkan Injil. 阿门， Amin. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 你我都是蒙福的基督徒。 saya dan saudara kita semua adalah orang-orang Kristen yang diberkati. Amin. Amin. 但是， Tetapi, 我们不要做那一位不被主纪念的基督徒。 kita semua janganlah kita menjadi orang yang tidak diingat oleh Tuhan. 我们得福以后， Setelah kita diberkati, 我们像安德烈一样， kita harus sama seperti Andreas. 我们像那个无名的小石里一样， Kita harus sama seperti gadis kecil yang tanpa nama itu. 我们像那个姐妹一样，虽然她先生得了癌症，她仍然成为别人的祝福。 Kita harus juga sama seperti seorang saudara itu, walaupun suaminya terkena kanker, tetapi dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. 阿门。 Amin. 这是安德烈第一个上帝所纪念的，他把他的哥哥带到耶稣的面前。 Ini adalah yang pertama yang dicatat oleh Tuhan, yaitu Andreas membawa kakaknya Simon Petrus datang kepada Tuhan. 第二个， Yang kedua, 安德烈所做的是上帝所纪念的第二个。 yang dia dilakukan oleh Andreas dan diingat oleh Tuhan. Yang kedua, 安德烈带领献无比恶意的孩子到耶稣的面前。 Andreas membawa anak yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan datang kepada Yesus. 这是安德烈第二次的事件，记载在约翰福音。 Ini adalah hal yang kedua yang dicatat di dalam Alkitab tentang di dalam kitab Yohanes tentang Andreas. 安德烈带领献无比恶意的孩子到耶稣的面前来。 Andreas membawa anak yang menyembahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. 弟兄姐妹， Saudara, 无比恶意， 5 roti dan 2 耶稣 ikan, 所行的神迹， yaitu mujizat yang dilakukan oleh Yesus, 在四福音中都记载， dicatat di dalam keempat Injil. 表示这个神迹非常的重要。 Jadi artinya mujizat ini sangat penting sekali. 我们来看约翰福音6章第4到第10节。那时犹太人的逾越节近了，耶稣极目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”他说这话是要试验腓力，他自己也知道要怎么样行。腓力回答说：“就是20两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。”再来，有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着5个大麦饼、2条鱼，只是分给这些许多人，还算什么呢？”耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的潮多，众人就坐下，数目约有5000。Amen。 Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Lalu kata Yesus, "Suruhlah orang-orang ini duduk, atau adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Amen. Ada banyak orang tidak memiliki makanan. 耶稣就把这个问题丢给腓力。 Yesus melemparkan masalah ini kepada Filipus. 耶稣要知道腓力的想法是怎样。 Yesus mau tahu apa yang dipikirkan oleh Filipus. 这个时候，耶稣在试验腓力。 Pada saat ini Yesus sedang mencobai menguji Filipus. 同样的， Sama juga hari 今 ini. 天主也常常把一些问题放在我们的生命当中， Tuhan juga sering menempatkan beberapa masalah dalam hidup saudara. 对你我是一种试验。
dan seharusnya semacam ujian bagi kita. 让你我学习怎么样如何面对生命的问题。 Supaya saudara saya kita belajar bagaimana kita menghadapi masalah itu. 也许你旁边有一个人闹离婚了， Mungkin ada di sebelah saudara, di samping saudara orang yang ribut mau cerai. 你要怎么样做？ Apa yang harus saudara lakukan? 你另外一边有一个人， Ada sebelah saudara 他的事业面临破产， usahanya mau bangkrut. 你要怎么样帮助他？ Bagaimana saudara menolongnya? 你的另外一个朋友，他的健康出问题， Ada seorang saudara, teman saudara, kesehatannya ada masalah. 罹患癌症， Ada kena penyakit kanker. 你该怎么办？ Apa yang harus saudara lakukan? 面对问题， Menghadapi masalah. 耶稣的门徒腓力回答耶稣说 Murid Yesus yaitu Filipus menjawab Yesus, 即便有20两银子的饼，叫他们每一个人吃一点都不够。 roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 腓力的回答对不对？ yang dijawab oleh Filipus itu benar atau enggak? 对。 Benar. 那么我们5000个人，那个就男人而已，还没有小孩，还没有女人，还没有太太。 Ya, benar sekali. 5.000 orang laki-laki ya, belum termasuk anak kecil dan juga istri. 如果这样子可能会1万多。 Kalau semuanya dihitung mungkin 10.000 lebih. 腓力讲的对， Yang dikatakan oleh Filipus benar. 但是 Tetapi 腓力只看自己的不能， Filipus hanya melihat dirinya yang tidak mampu. 腓力自己看自己的有限， Filipus hanya melihat dirinya yang terbatas. 他没有看他的旁边有一个无限的上帝。 Dia tidak melihat di sampingnya ada Tuhan yang tidak terbatas. 腓力在这项试验上他不及格， Di dalam ujian itu Filipus tidak lulus 安德烈及格了。 dan Andreas itu lulus. 安德烈对耶稣说：“有一个孩童带着5个大麦饼、2条鱼。” Andreas berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti selai dan 2 ikan. 只是分给那么多人，你算得上什么呢？ Tetapi apakah artinya itu untuk seorang banyak ini? 虽然五饼二鱼分给众人是无法喂饱大家， Meskipun 5 roti selai dan 2 ikan dibagikan pada orang-orang, tapi tidak bisa mengenyangkan mereka. 呀，真的，虽然这个问题我们没办法解决， Ya, meskipun masalah ini kita tidak dapat menyelesaikan. 朋友要离婚， Teman kita mau cerai, 那另外一个朋友面临破产， teman yang satunya itu mau bangkrut, 另外一个亲戚得了癌症， saudara yang satunya itu kena penyakit 很 kanker. 多问题我们没办法解决。 Banyak masalah kita tidak bisa 但是 menyelesaikan. 但是， Tetapi 求神帮助我们， semoga Tuhan menolong kita. 不要像腓力只看那个在问题里面， Tidak hanya seperti Filipus yang hanya melihat masalah itu. 不要定睛在我们的不能， Jangan kita memfokuskan pada ketidakmampuan kita. 我们要定睛在那个全能的上帝， Kita harus memfokuskan pada Tuhan yang sungguh ajaib, yang 在他 Tuhan 那里凡事都能， Di dalam Dia tidak ada yang mustahil. 在他那里不可能的要成为可能。 Di dalam Dia yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. 只要你愿意把你的问题带到他的面前， Asalkan saudara mau membawa masalah saudara di hadapan Tuhan, 神一定解决你的问题。 Tuhan pasti sanggup menyelesaikan masalah saudara. 也许今天早上就将一些困难、一些问题的人放在我们的身边， Mungkin pada pagi hari ini Tuhan membawa orang yang ada kesulitan, ada masalah di samping kita. 这是上帝给我们的试验。 Ini adalah merupakan suatu ujian dari Tuhan bagi saudara. 虽然我们没有办法解决我们周围的人的问题， Meskipun kita tidak bisa memiliki cara untuk menolong mereka, 但是， tetapi 你我可以把他带到耶稣的面前。 saudara dan saya kita bisa membawa orang ini ke hadapan Tuhan. 阿门， Amin. 阿门。我们没有办法，主有办法。 Kita tidak memiliki solusi, tapi Tuhan sanggup. 我们可以学习安德烈的信心。 Kita bisa belajar daripada iman Andreas. 5饼2鱼没有办法喂饱5000人， 5 roti 2 ikan tidak bisa mengenyangkan 5.000 orang. 但是当安德烈把5饼2鱼摆在现在耶稣的手上， Tetapi ketika Andreas membawa 5 roti 2 ikan ke hadapan Tuhan, 神迹就发生了。 mujizat terjadi. 阿门。 Amin. 我们低头。 Mari kita tunduk kepala berdoa. 恩典的主仆人，感谢赞美你。 Tuhan yang peduli dan kasih karunia, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. 仆人的口停止说话， Mulut hamba-Mu berhenti berbicara, 因为仆人的口是有限的， karena mulut hamba-Mu sungguh terbatas. 可是生命力是无限的保惠师。 Tetapi Roh Kudus, Engkau adalah penolong yang tidak terbatas. 神灵，求你继续的向你的儿女们说话， Roh Kudus, mohon agar Engkau terus berbicara pada anak-anak-Mu di tempat ini. 也求神灵把安德烈这个见证，这个生命的见证，深深的刻在我们每一个人的心板上。 Dan mohon pada Roh Kudus untuk membawa saksi dari kehidupan Andreas ini
terukir di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. 也圣灵帮助我们， Dan mohon kepada Roh Kudus untuk menolong kami semua, 让我们每一个人能够活出安德烈的生命， supaya kami semua dapat menghidupi kehidupan Andreas, 让我们每一个人能够活出使人得福的生命， supaya kehidupan kami semua dapat menjadi kehidupan yang memberkati orang lain, 使人得救的生命。 dapat menyelamatkan orang lain. 祝福丰收行道会的弟兄姐妹们， Memberkati setiap jemaatku gereja 奉主的名， di dalam nama Tuhan Yesus, 让他们的生命要成为活水江河的生命。 supaya kehidupan mereka semua menjadi kehidupan yang seperti aliran sungai yang mengalir. 谢谢主， Terima kasih Tuhan. 谢谢主，求你的每一句话语，仆人相信，没有一句突然返来。 Terima kasih Tuhan, setiap firman-Mu yang keluar, hamba-Mu percaya tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. 因为你的福音，你的话语本是你的大能。 Karena firman-Mu, yaitu Injil, adalah kekuatan Allah. 谢谢主， Terima kasih Tuhan. 弟兄姐妹，请起立， Saudara-saudari, mari kami berdiri. 领受从上帝来的祝福。 Kita menerima berkat dari Tuhan. 耶和华赐福盈利保护你，耶和华的脸光照你这里。 Amin. 耶和华向你扬脸，赐你平安。 Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah Amin. dan memberi kau kasih karunia. Amin. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 相信的一起来说，我们percaya kepada bersama. Amin.